Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita memahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan dengan kita memahami dan kita menghayati setiap ayat yang kita baca, Allah Ta'ala berikan kepada kita nur dan ruh Al-Quran yang akan memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita kebahagiaan dan memberikan kepada kita rasa seronok dan gembira bila mana kita dapat menghayati setiap ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-23. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-32 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Sebenarnya, aku telah memujuknya, berkendakkan dirinya, tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Dan demi sesungguhnya, kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah aku dipenjarakan dan aku menjadi dari orang yang hina. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-32 surah Yusuf ini dengan menyatakan kata ista'sama diambil dari kata asama yang bererti berlindung untuk menolak bahaya. Huruf sin dan ta pada kata ini mengandungi makna kesungguhan. Ia bererti kesungguhan menolak. Dan menurut Imam Sya'rawi, ia berkata kesungguhan dan kesulitan yang dihadapinya dalam penolakan itu. Kemudian kata layus janan adalah kata yang digunakan oleh isteri Al-Aziz ketika menjelaskan niatnya untuk memenjarakan Nabi Yusuf AS. Kata tersebut menggunakan apa yang dinamakan oleh pakar bahasa sebagai nun taukid ats-tsaqilah. Ketika menjelaskan niatnya untuk menghina, dia tidak menggunakan nun tersebut, namun menggunakan nun khafifah. Dia berkata, layus janan au walayakunan. Kalimah pertama menggunakan dua huruf nun dan ketika membacanya terdengar 3 kali. Sedangkan yang kedua hanya 1 dan ketika membacanya terdengar hanya sekali. Kerana huruf nun yang kedua berhubungan dengan huruf mim sehingga digabung menjadi mim pula. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-32 surah Yusuf ini
Dengan mengisahkan setelah Nabi Yusuf AS menampakkan diri di depan para tetamunya, isteri Menteri Al-Aziz berkata, itulah pemuda yang menyebabkan kamu mencerca aku. Ketampanannya telah menembus jantung hatiku. Kamu pun tercengang melihatnya sehingga tidak menyedari tanganmu telah terpotong kerana sangat terpesona melihat ketampanannya. Dia bukanlah seorang budak, bukan pula pelayan. Dia adalah seorang malaikat dalam bentuk manusia. Jika kamu yang hanya melihat sekejap sudah tertarik kepadanya, bagaimana pula aku yang siang malam bergaul dengannya? Sesungguhnya aku, isteri Menteri Al-Aziz, telah tergoda kepadanya dengan memberitahu Nabi Yusuf secara langsung. Namun baginda menolaknya kerana mempertahan kesuciannya, dirinya yang diwarisi daripada orang tuanya. Demi Allah, jika dia Nabi Yusuf tidak memenuhi keinginannya, pasti dia akan dipenjara dan pasti ia menjadi orang yang hina kerana suamiku tidak akan menolak permintaanku dan tidak akan melawan kehendakku. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, mentafsirkan ayat ke-32 surah Yusuf ini dengan menyatakan dialog isteri Menteri Al-Aziz. Inilah dia orang yang menyebabkan hatiku tertawan sehingga aku seakan-akan tergila-gila kepadanya. Kalian baru sekali melihatnya sehingga luka tangan tanpa disedari, sehingga menyatakan ketampanannya tidak terdapat pada manusia lain, bahkan menyatakan sepanjang hidup tidak pernah bertemu orang sepertinya, dan mengatakan ia seorang malaikat. Sekarang, aku ingin bertanya kepada kalian, salahkah aku jika aku jatuh cinta dan tergila-gila kepadanya? Padahal, sejak masih kanak-kanak ketika berumur 12 tahun, aku menyaksikan perkembangan rohaninya. Aku mengaku kepadanya secara terus terang, namun dia tetap teguh dengan pendirian hatinya. Di dalam ayat tersebut, istaqsama mengikut tafsiran yang lebih mendalam ialah orang yang mempunyai tali sebagai tempat untuk bergantung. Dengan erti, orang yang mempunyai pegangan hidup sehingga dia tidak terumbang-ambing dibawa oleh hawa nafsunya. Nabi Yusuf AS sangat teguh hati dan pegangannya. Meskipun ketika itu terdapat lebih daripada seorang hamba-hamba wanita yang ditawarkan kepada Nabi Yusuf AS. Oleh itulah baginda Rasulullah SAW pernah menyebut di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahawa antara salah satu golongan yang mendapat naungan arash Allah di hari akhirat kelak ialah seorang yang diajak berzina dan perempuan lalu menolaknya dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Lalu isteri Raja Al-Aziz merasa terhina dengan penolakan tersebut dan mengatakan baginda tetap dengan pendiriannya. Baginda akan dipenjara dengan anggapan Nabi Yusuf akan insaf dan tidak sombong lagi. Kerana pada ketika itu seseorang yang menjadi penghuni penjara dianggap satu kehinaan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-32 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa isteri menteri itu dengan bangga dan megahnya mengakui bahawa dia sedang dilamun asmara dengan anak muda yang tampan dan segak ini. Tanpa malu dan tanpa segan silu, dia mengaku masih memendam cinta dan kasihnya terhadap Nabi Yusuf. Dia menyatakan bahawa sudah pasti mereka semua pun tergila-gila ketampanannya. Tanpa segan silu, dia terus mengancam Nabi Yusuf sekiranya baginda tidak mahu memenuhi kehendaknya, maka baginda mesti sanggup menanggung derita dan kehinaan. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-79 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan orang yang baik selalu diuji dan tetaplah berbuat kebaikan kepada sesiapa sahaja kerana setiap kebaikan pasti disusuli kemenangan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-32 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengenai isteri Menteri Al-Aziz
menunjukkan Nabi Yusuf kepada mereka. Lalu dia berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, kerana aku tertarik kepadanya dan sungguh benar aku memang telah menggoda untuk menundukkan dirinya. Tetapi dia menolak ajakanku dan berlindung kepada Tuhannya. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, iaitu melayani keinginanku, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Mendengar perkataan isteri Menteri Al-Aziz, Nabi Yusuf berkata lalu memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, penjara yang gelap lagi sempit lebih aku sukai daripada tinggal di dalam istana hanya untuk memenuhi ajakan mereka memenuhi nafsunya. Jika aku tidak, engkau hindarkan daripada tipu daya dan rayuan mereka. Nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan jika aku tunduk terhadap kemahuan mereka, tentu aku termasuk orang yang bodoh kerana telah menjerumuskan diri dalam perbuatan yang hina. Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan dan sumber rujukan bukan sahaja pada urusan ibadah, bahkan merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga mengenai bab muamalah, iaitu batas-batas pergaulan sesama manusia. Kisah ini merupakan rentetan perasaan cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf AS. Pada masa yang sama, dia merupakan seorang isteri kepada raja pemerintah pada ketika itu. Cinta merupakan fitrah bagi seorang manusia. Bahkan agama Islam tidak pernah melarangnya. Namun, ia perlu disalurkan dengan cara yang betul menurut prinsip agama. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab ketika menjelaskan cinta, ia terdiri daripada beberapa peringkat. Peringkat pertama, cinta muncul akibat rasa takjub terhadap seseorang. Rasa takjub yang timbul seolah-olah mencipta dorongan untuk mendekatkan diri kepada orang tersebut. Dan peringkat terakhir, rasa cinta itu seolah telah membutakan akal fikiran kita. Peringkat inilah yang dihadapi oleh Zulaikha yang diterjemah di dalam Al-Quran oleh kerana dia tidak mampu lagi berfikir tentang perkara lain. Fikirannya hanya tertumpu kepada Nabi Yusuf. Ketidakmampuannya untuk berfikir secara rasional akibat rasa cintanya terhadap Nabi Yusuf. Oleh yang demikian, agama Islam telah menganjurkan kepada umatnya, terutama para remaja yang berkemampuan agar mempercepatkan urusan perkahwinan supaya dapat memelihara diri dan agamanya daripada terjerumus ke lembah kemaksiatan. Seperti dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa inna lahu wija'." Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu telah mampu pembiayaan berkahwin, maka bernikahlah, kerana nikah itu dapat menundukkan mata dan dapat memelihara faraj, iaitu kelamin. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam membendung syahwat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-29 surah Yusuf ini ialah kisah kaum Nabi Yusuf AS ini mengingatkan kita bahawa betapa penting memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita agar terus terpelihara daripada terjerumus melakukan kemaksiatan kepadanya. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS menunjukkan keteguhan dan berdakwah secara berhikmah dengan tutur bahasa yang lembut, lantas berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada perbuatan tersebut. Kisah Nabi Yusuf AS yang dirakamkan di dalam Al-Quran perlu menjadi teladan kepada kita sebagai umat Islam untuk mendepani setiap ujian dan cabaran kehidupan yang penuh onak dan duri dengan kesabaran serta meletakkan sebenar-benar pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.